Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kita di muka surat 39. 1/3 daripada kitab bahagian atas, ini kitab besi Arab dia. Kata musannif, summal amalu darbani, amalul amati wa amalul khasati. Fa amalul amati an turidal hayata wal baqa'a li jam'id dunya wa tamattu'i biha, wa hadhihi ma'siyatun mahdatun wa didduha qisarul amal. Qala Allah ta'ala fadharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Hadirin sekalian, tambah sekali syukur, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kesyukuran kita nikmat hidup masih diberi pagi ni. Syukur kita dapat Islam, yang kita dah Islam sejak pada lahir lagi, mak ayah kita Islam, maka Islamlah kita. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan hati sanubari kita boleh mengiyakan, membenarkan, menerima apa saja ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apa pun yang kita tolak, yang kita bangkang, yang kita nak petikai. Syukur banyak-banyak penerimaan hati yang Allah Ta'ala beri pada kita begitu, itulah dikatakan iman. Syukur juga dengan keimanan itu Allah Ta'ala jadikan kita boleh taat patuh perintahnya, tinggalkan larangannya, itulah dikatakan taqwa. Syukur juga kesihatan, lapang masa diberi, begitu juga masih dikekalkan pada kita hidayat taufiknya. Dengan itu dapat hadir untuk solat subuh berjemaah pagi ini, dan dengan segala limpahan kurnia itu juga insya-Allah kita manfaatkan pertemuan kita pagi ini meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Minhajul Abidin insya-Allah. Dan kita dalam masjid ini ada peluang mendapatkan iktikaf ke kita. Kalau tanya lagi main niat sama-sama, dapat niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Dengan hadirkan kesengajaan adanya kita dalam masjid ini adalah semata-mata untuk iktikaf, barulah sah iktikaf kita, dan insya-Allah sepanjang keberadaan kita dalam masjid ini dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai sebahagian daripada amal salah kita. Amin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, summal amalu darbani, amalul amati wa amalul khasati. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni, kalau ikut masih nak bicarakan tentang panjang angan-angan atau panjang cita-cita yang kita dah istilahkan. Kita dah sebut itu tentang pengistilahan angan-angan itu dengan mana nak buat sesuatu di masa akan datang, sekalipun masa yang terdekat. Jadi kata Imam Ghazali, masih cerita tentang masalah itulah, masalah sesuatu yang kita nak buat pada masa akan datang. Dari istilahnya, kalau tak ditutupkan dengan keyakinan kita bahawasanya kebolehan dan keberangkalian untuk membuat perkara itu, semua itu adalah bukan adalah keupayaan kita, adalah di luar daripada skop kita. Kerana kita tak tahu mati boleh datang masa bila. Kalau dengan kita tak tutupkan insya-Allah pun dengan kita meyakini bahawasanya, ataupun dengan bahasa lainnya kita tak istisnakan, kita tak kecualikan tentang keberangkaliannya adalah di atas keizinan Allah, dengan makna Allah Ta'ala kendaki kita boleh buat nanti dengan dipanjangkan umur kita dengan sabab-musabab yang bakal kita laksanakan untuk menghasilkan benda itu. Kalau kita tak tutupkan dengan tambatan insya-Allah itu diistilahkan sebagai tulul amal, dan dia adalah sifat mazmumah. Jadi dah lawan dia nanti untuk supaya tak jadi mazmumahnya juga. Umumnya kita dah belajar prinsipnya dulu, yang kaedahnya adalah tutup dengan insya-Allah. Insya-Allah pun dengan kita memahami bahawasanya sebut insya-Allah itu adalah kita kaitkan ataupun taklukkan
kita gantungkan keberangkalian untuk boleh buat satu masa akan datang itu adalah dengan kehendak Allah Ta'ala dan dengan ada kehendak dia dan keputusan dia untuk kita boleh buat dan dipanjangkan umur kita untuk boleh buat perkara itu, baru perkara itu boleh berlaku. Itu dasar kita bicara dulu. Jadi sedikit yang dia nak sambung pagi ni, kata dia summal amalu durbani. Kemudian kata dia angan-angan ataupun benda yang kita nak buat akan datang ni, kalau kita perincikan sikit, kata dia durbani aizu durbain. Ada dua bahagian. Pertama dia panggil amalul amati wa amalul khassah. Pertama dia panggil angan-angan ataupun perkara yang kita nak buat akan datang itu dia panggil amalul amah. Saya rasa saya nak gunakan bahasa terjemah angan-angan juga pasal dulu lagi kita dah gunakan istilah itu. Pertama adalah angan-angan amati, orang yang awam, orang ramai. Maksudnya ini adalah kebanyakan orang. Dia punya angan-angan dia. Yang kedua adalah amalul khassati, adalah angan-angan orang yang khassah. Baik. Apakah dia angan-angan orang ramai? Maksudnya kebanyakan manusia inilah yang ada dalam hati dia, yang dia rasa dia nak buat masa akan datang. Umumnya ini. Apa dia? Kata dia fa amalul amati an turidal hayata wal baqa'a li jam'i dunya wa tamattu'i biha. Allahu akbar. Yang ni dia kata tentang Imam Ghazali, zaman dia pun dia dah sebut macam ni. Kata-katanya dalam hati manusia, orang awam ataupun kalau bola asal bahasa memang disebut itu orang awam, dan kalau kita perhati keliling kita pun memang itulah biasanya yang ada pada umumnya manusia, walaupun dia Islam dan kadang-kadang walaupun kita kata dia mengaji agama, sekolah agama, dan walaupun dia ulang alik masjid, tapi kadang-kadang inilah benda yang ada dalam hati dia untuk dibuat masa akan datang. Apa dia? Maka kata dia angan-angan orang awam ni ialah macam ni, anturidal hayatad dunya, anturidal hayata wal baqa'a li jam'i dunya wa tamattu'i biha. Ialah bahawa kamu kendakikan dunia wal baqa', dan kalau boleh ada keinginan nak kekal dunia dan kekal itu untuk buat apa? Li jam'i dunya wa tamattu'i biha, untuk menghimpunkan dunia, wa tamattu'i biha, dan untuk seronok, berlazat-lazat biha, dengan dunia. Imam Ghazali sebut tuan-tuan, bukan Ahmad Razaini sebut. Saya tolong baca tuan-tuan. Allah, ni pun disebut zaman dia tuan. Orang awam zaman dia pun dah macam ni. Jadi kebanyakan orang kata dia inilah yang ada dalam hati dia. Umumnya disebut dunia, nakkan hidup dan nak kekal. Kekal pun faham tu kekal kat dunia. Buat apa? Nak impun dunia, nak seronok dunia. Kita sebut yang bak seronok tu dulu. Zaman ni, musim ni, seronok ni bola. Boleh kira tuan-tuan berapa orang yang kecuali dengan bola. Boleh kira sangat. Itu kalau bola, tu tak khususan bola kan. Boleh kira sangat berapa orang yang memang bangun celik mata pagi-pagi bukan di atas nak pergi kerja. Boleh kira berapa orang yang dia bangun pagi, celik mata dia bukan untuk bayar duit rumah, duit kereta, hutang kena selesai. Berapa orang yang bukan bangun dia mikir tu. Dan berapa orang yang bangun tidur pagi-pagi bukan dia fikir makan, bukan dia fikir minum, bukan dia fikir berjalan, bukan dia fikir kenduri. Dia bukan fikir itu. Berapa orang yang terkecuali ada tu. Saya sebut ni tuan-tuan, kalau dengan apa yang Imam Ghazali cerita ni, termasuk tukang baca kan. Satu saya dulu masa ngaji kitab ni pun Tok Guru bila dia baca kata dia, Tok Guru kita tuan-tuan, dia kata apa? Aku pun sahabatullah katanya. Jadi kata dia inilah kata dia yang ada dalam umum. Jadi kalau kita faham tu, dia kata umum orang awam, tukang baca pun orang awam ni tuan-tuan. Jadi Imam Ghazali dia tu khasah lah. Macam mana pun tengoklah keadaan kita dengan apa contoh kita sebut tadi. Bangun je dia tak celik mata kita adakah untuk ibadat,
untuk takwa, untuk akhirat, untuk belanja ke siapa, hari ni nak infak untuk siapa. Kalau kata ilmu untuk apa, kalau kata kerja untuk khidmat apa, walaupun tengok rupa dunia, tapi kita buat ni untuk apa? Untuk tunaikan fardu kifayah, untuk membantu manusia. Adakah kita punya maksud macam tu, ataupun yang ni nak besarkan rumah, yang ni nak menambah harta, yang ni nak makan sedap, yang ni nak bini ramai, begitu. Ni nak anak banyak, yang ni nak rumah besar. Apa seumpama tu? Berapa orang yang tak macam tu? Jadi kalau tak macam tu, maksudnya kita orang awam. Dan dia kata kalau macam ni punya cita-cita, kita punya keinginan nak buat masa akan datang, kata Imam Ghazali, wa hadhihi ma'siyatun mahdhatun, ini adalah maksiat semata-mata. Yang ni memang maksiat. Kalau dengan apa ulama dulu dah syarahkan kita, hidup celik mata untuk itu aja, umumnya istilah dia maksiat. Maksiat. Tak ada lah ingat ke Allah, nak selawat ke. Pagi ni tasbih ke dulu, zikir ke dulu, selawat ke dulu. Banyak mana selawat sampai matahari terbit. Habis tu waktu dia dah lepas setengah jam dengan syuruk dia, dengan sunat isyraq, tu dengan duha dia, sudah pandai lagi. Duk kira ibadat je dulu. Kalau kata di sebelah kita ni mengaji dulu, untuk ilmu dulu, ambil faham dulu, baca Quran dulu, zikir dulu, istighfar dulu. Jadi dah buat dah benda-benda ni. Tak pun cari pagi ni nak infak kat siapa dulu, bagi orang ni dulu, bagi orang ni dulu, bagi orang ni dulu. Tu baru memang celik-celik mata, tak ada lain melainkan dia ingat akhirat je, ingat nak balik, ingat nak mati je. Yang tu lagi disebut bahagian kedua. Kata dia kalau yang macam ni punya keinginan bila celik-celik mata pagi-pagi ni, kata dia ini adalah maksiyatun mahdhatun, adalah maksiat semata-mata. Dan kaedah dia sebut itu wadidduha qisarul amal. Tak dapat tidak, yang ni memang nak lawan dia adalah qisarul amal, pendek kan. Macam mana pun pendek kan ni, kalau kita faham ni, kalau atas tutup insya-Allah tu satu hal. Yang kalau ikut insya-Allah pun kita bicara lepas, memang benda baik yang kita nak buat, itu yang disebut amal yang khassah, yang kita fokus macam tu. Katalah Nabi Kenuri atas maksud bukan untuk makan, tapi nak tunaikan hajat kerana mengikut ataupun menunaikan tuntutan hajat bagi saudara kita, yang menunaikan hajat kita dalam bab kenduri kahwin adalah wajib. Ataupun kalau tak kenduri kahwin pun nisbah hajat orang kita tunaikan adalah hukum sunat, pasal kita nak menggembirakan hati dia, menggembirakan hati orang Islam ni, sunat dapat pahala. Kalau itu maksud, itu yang nanti masuk dalam khosrah nanti. Kalau maksudnya adalah memang dunia, makan, minum, seronok, apa seumpama disebut tadi, itu maksiat dah. Dan kalau ikut bukan penyelesaian dia dengan kisarul amal, dengan insya-Allah, tapi kalau ikut penyelesaian dia ialah betulkan kita punya cara hidup. Dia punya prinsip dia mesti tu. Dan sedikit dia bagi peringatan ayat Quran tentang ancaman, kata yang ni adalah maksiat. Yang ni Allah Ta'ala istilahkan sebagai benda yang bawa kebinasaan. Mana dia? Qala Allah Ta'ala, fadharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Terjemah sekali lalu, Allah Ta'ala kata fadharhum, biarkanlah mereka itu, tinggalkanlah mereka ni ya Muhammad. Ayat ni tuju pada Rasulullah lah. Jadi ada Rasulullah dakwah, ajak manusia yang supaya taat pada Allah Ta'ala dan sebagainya. Allah Ta'ala kata biarkanlah mereka ni. Faham tu, sama ada orang kafir, asal mungkin ayat Quran ni pada orang kafir ni tak mau beriman dan sebagainya. Tapi kalau kaedah kita belajar tafsir, umum makna dalam lafaz Quran itu boleh diambil pengajaran untuk kita, walaupun kita bukanlah orang kafir yang tak mau beriman tu, kita orang Islam. Dengan kaedah ulama tafsir dia kata al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran kita ambil pada Quran adalah tengok pada keumuman lafaz Quran, bukan dengan khususnya sebab turun ayat Quran tu ke siapa. Walaupun ayat Quran ni turun pada orang kafir, yang kata orang kafir ni tak mau beriman, duk gaduh makan, duk seronok,
dan dia penuh dengan kelalaian dia, dengan sesat dia, dengan duk sembah bahala dia. Yang tu memang istilahnya maksiat. Ni sebab orang kafir. Apa yang disyarahkan tadi, kalau katalah ayat Quran ni untuk orang kafir itu sekalipun, tapi faham daripada kata gaduh nak makan, nak berseronok, nak ambil kesedapan dunia saja, dan dalam fikiran, benak fikiran dia dan cita-cita di hati sanubari dia tak ada lain melainkan nak besarkan rumah, semua istilahnya dunia semua. Yang ni termasuk dalam ancaman yang dia kata maksiat juga. Jadi ambil pengajaran tu. Jadi terjemah sekali lalu lagi ayat Quran tu, orang Ta'ala kata orang macam ni, orang Ta'ala kata ya Muhammad, biarkan dia biar buat apa? Ya'kulun, hal keadaan mereka tu duk makan minum. Asal terjemah makan, tapi biasanya bila ya'kulun tentu yashrabun. Dia ada ijaz itu dalam lafaz Quran. Quran ni kadang-kadang disebut sesuatu, ada benda tak sebut, dan it's being understood like that. Bila ya'kulun tak sebut dengan wa yashrabun, mesti ya'kulun wa yashrabun. Mana ada orang ya'kulun aja tak yashrabun. Yang ni kalau kita belajar balaghah ni lah dipanggil kalam ijaz. Dia bukan kalam itnab. Tuan-tuan tak faham tu kena ngaji balaghah lah. Saya taklah cadang nak panjangkan situ. Jadi orang Ta'ala kata biarkanlah dia ya Muhammad, hal keadaan mereka duk makan wa yatamatta'u, dan duk berseronok-seronok, berlazat-lazat dengan macam-macam benda dunia. Memang matlamat hidup pun untuk dunia saja. Wa yulhihimul amal, itu fokus kita, itu mahal syahid kita. Dan melalaikan mereka itu, manusia yang macam ni, walaupun ayat Quran tu hukum asalnya ke kafir, tapi kalau ikut kita pun walaupun Islam, tambah kita Islam baka dan keturunan aja, tambah pula tak diajar dengan akidah, tak dibimbing dengan akhirat elok-elok, memang kata dia wa yulhihimul amal, membinasakan atau melalaikan agama mereka itu, manusia ni. Asal ayat ni ke kufur, umum ayat tu kita melalaikan kita. Siapa yang melalaikan? Al-amal, oleh angan-angan. Jadi angan-angan tu dengan terjemah dan istilah kita sebut itulah. Apa dia? Angan-angan dengan mana ada keinginan nak buat satu masa akan datang. Yang ni telah banyak melalaikan kita. Apatah lagi dengan hidup, istilahnya seronok, gelak, ketawa, apa lagi, rumah besar, selesa, sihat, tak ada gaduh, nak susah sikit, mujahadah sikit, apa seumpama bila bahasa sikit-sikit, pasal kita sikit belaka tu, makan pun kurangkan sikit, puasa, nak puasa tak boleh dah hari ni, kalau sebelum ni tak puasa dah jadi waktu haram, dah 15 lepas pada 15 Syaban katalah itu. Semua ilmu mesti cukup. Jadi betul kan tu, jangan tak melalaikan kita oleh amal apa kita punya keinginan nak buat masa akan datang. Jadi kata Allah Ta'ala ke Rasulullah ni, biarkan dia ni dalam keadaan makan seronok dan membinasakan mereka oleh amal. Kalau kita perhati uslub Quran ni, padahal benda tu apa dia, hidup dengan duk gaduh makan minum, duk berseronok dengan mata benda dunia, dan apa maksud dalam hati dia adalah semata-mata untuk mencari keseronokan dunia, dan sehingga melalaikan mereka, apatah lagi sampai tak sembahyang, tak tutup aurat, ada ikhtilat campur lelaki perempuan, pergaulan bebas. Ni lagi teruk lah. Macam ni orang Ta'ala kata apa kat Rasulullah? Biarkan dia mah. Sikit soal, orang buat maksiat biar ke? Tak. Inilah perkataan dipanggil amar yang keluar pada makna asli. Maksudnya suruh biar. Apa maksudnya? Berhentikan perkara itu. Perkara itu adalah salah. Itu yang tu uslub Quran tu kan. Uslub Quran kalau kita syarah dengan perhati, uslub balaghah itu halus bahasa Quran. Halus dari segi ijaz dia. Halus dari segi kata benda ni kalau ikut salah, tapi orang Ta'ala kata apa Rasulullah? Biar je dia main tu. Lantakkan dia main. Tak betul ke akhirat duk gaduh berseronok makan minum. Biar je. Jangan tak perasan diri perkataan biar tu tuan. Kita kalau ada tutup guru dia kata lantak kan dia main tu, nak mampus nak seronok kan, nak tengok bola lantak kan dia main. Bukan lantak biar tu. Peli tu kan. Ni pun peli ni. Peli. Itu peli Quran. Dan kata orang Ta'ala, biarkan je. Pasal apa?
Antara biar tu kata perli satu hal. Dan kalau tengok zahir ayat pun biar pasal apa? Fasaufa ya'lamun. Asal makna saufa ni coming soon, akan datang. Pasal saufa ni satu huruf untuk menunjukkan masa akan datang. Ya'lamun, mereka itu kalau asal ayat Quran ni kepada orang kafir akan tahu, akan yakin bahawasanya memang dunia ni sementara, mati, tinggal habis semua benda ni. Itu disebut orang kafir. Kita pun serupa tuan-tuan. Saufa ya'lamun, semua kita ni akan tahu, akan yakin bahawasanya apa yang kita duk cari selama ni tinggal habis, mati ya tuan-tuan, tinggal habis satu benda kita apa akan jadi benda tu. Yang tu bila kita akan tahu tu? Saufa, coming soon. Bila coming soon? Mati semua orang tahu tu. Duk hidup ni termasuk tukang cakap tuan, dalil satu. Saya lu tu guru kalau dia baca-baca bab macam ni, tu yang kita ni nak jumpa ulama, kadang ulama pun dah tak ada dah, tutup guru pun tak ada dah yang warak-warak yang kita nak pakai. Habis tu macam mana? Bacalah kitab demo pasal ayat-ayat demo power. Tu power tu bahasa saya tuan, tutup guru tak guna bahasa power. Dia tak guna bahasa orang putih. Dia kata apa? Ayat-ayat demo, peringatan demo tu manfaat kat kita. Satu baca tak tinggal. Kadang-kadang habis khatam, ulang lagi. Baca lagi. Kadang-kadang kalau tak baca yang kitab sama pun, yang seumpama tu, walaupun bahas benda yang sama, tapi dia peringatan, sebut lagi. Peringat. Pasal mereka menulis dalam keadaan mereka saleh, hidup dalam zaman saleh. Mereka pun golongan salafus saleh. Kita ni, ya Allah, tengoklah hai kita, walaupun nampak macam rupa soleh je, tukang cakap pun serupa tuan-tuan. Tu saya kata saya tuan-tuan wali tak apa. Okey. Tu pun ayat tu wali tu. Jangan duk pasal lah kami wali. Serupa ayat Quran tu zarhum, biar ke dia. Okeylah. Itu dia kata angan-angan orang awam. Macam ni tuan. Rata-rata orang awam macam tu. Jadi kalau kita perhati tu, kita punya tu tuan-tuan, kita orang awam, tak layak pun nak masuk golongan kedua lagi. Baik, kata dia wa ammal khassatu, adapun orang-orang yang khasah, orang-orang yang tertentu, orang yang khas. Masuk khas ni macam mana? Dia bukan macam orang yang ordinary person, yang Bopi sebut itu ordinary people, orang biasa, orang yang civilian dari segi sudut ilmu, dari segi sudut matlamat hidup, dari segi sudut iman, takwa, dia punya akidah, kefahaman agama. Dia bukan, saya nak guna civilian tu lah, bukan macam tu. Tapi dia orang khasah, dia jundullah, dia habibullah. Ini ialah askar Allah, tentera Allah, kekasih Allah, ulama Allah, orang yang ma'rifah, arif billah, orang yang kenal dengan Allah Ta'ala. Ini khasah. Baik, macam mana khasah? Khasah ni kata dia amal khasah tu, ada pun orang yang khasah ni, fa in turidal baqa'a li itmami amali khairin fihi khatarun wa huwa ma la yastayqinu salaha lahu fihi. Baik, orang yang khasah ni adalah, kata dia uraian macam ni. Khasah ni jadi faham tu bukan macam orang awam tadilah yang kata-katanya maksiat. Khasah ni kata dia fa in turidal baqa'a li itmami amalil khair, sekiranya kamu hendaki baqa'a, nak kekal atas muka bumi ini, pasal apa nak kekal? Li tamami amali khairin, kerana nak menyempurnakan amalan-amalan baik, nak menuntut ilmu. Jadi kalau kita punya maksud macam tu, kita upgrade sikit lah. Bukanlah awam, bukan kira makan minum seronok, rumah, harta anak bini, apalah pangkat, hiburan, bukan hak tu. Tapi untuk itmami amalin khair, untuk menyempurnakan amalan baik, nak infak, belanja, tolong orang, khidmat orang, tunjuk jalan kebaikan, amal kebaikan, apa lagi, tolong orang susah, lagi sampaikan ilmu, tuntut ilmu, lagi ibadat, taat, lagi apa saja, tak ada benda lain melainkan matlamatnya khair. Dan untuk itmam khair, memang hati pun tak ada lain melainkan ingat Allah Ta'ala. Tapi benda yang dia nak buat tu akan datang
Antaranya akan datang tu, dia niat baqa', niat kekal. Rasa kalau boleh, ya Allah panjanglah umur kami. Kami nak semayang, kami nak taat. Jadi minta panjang umur je ni. Baru lepas Haji Yasin pula tu. Bopi lah gitu tuan-tuan, sambil-sambil tu sini-sini birak tu. Baca Yasin lagi, buat apa? Minta panjang umur. Boleh tambah rezeki lagi. Minta apa? Minta rezeki banyak. Rezeki pun bukan fokus pada ilmu. Rezeki tu biar boleh melantak banyak lagi. Boleh makan lagi. Taklah berpantang sana sini. Kambing pun boleh makan lagi. Nasi pun boleh makan lagi. Tak gaduh kena break sana, break sini. Sihatkan badan. Jadi mudahkan rezeki. Kita minta berupa dunia semua tu. Padahal sepatutnya mesti untuk itmam amalil khair. Macam mana pun kita sebut tu down standard tadi tu hak pertama tu. Yang ni kita buat pilihlah kebaikan. Nak dakwah, nak sebarkan ilmu, nak tuntut ilmu. Dah tuntut ilmu dapat, nak ajar pula, nak buat madrasah, nak sekolah, nak tahfiz, nak bagi orang alim, nak buka pondok, nak ni, nak kebajikan. Nak betul, duit ada, nak besarkan masjid, nak besarkan surau, bagi orang ramai, kemudahan orang ramai. Duit ada, ziarah kawan saudara, betul, jumpa dia, dakwah, ajak orang kebaikan, pergi mengaji, khuruj fisabilillah, suruh dia belanja harta, tolong orang susah, makmurkan masjid, makmurkan surau. Memang matlamat hidup dia tu. Tapi dia ada minta baqa'. Maksudnya biar panjang umur, kekalkan diri dia duduk atas muka bumi ni macam tu. Pula tu, walaupun dia enjoying buat keseronokan, dalam keadaan seronok buat kebaikan tu, tapi istilahnya masih ada amal. Masih ada istilahnya amal, masih ada hukum panjang angan-angan. Pasal apa? Dia tak cut it. InsyaAllah. Tak berhubung, insyaAllah. Ingat kan? Mazmumah lagi. Allah, kita ni. Satu ulama dulu, kalau baca kita ulama salafus soleh dulu tuan, kita dalam duk buat baik tu pun nipu betul lagi. Apatah lagi yang tak pernah buat baik ni. Banyak benda lah nak berbetul. Dan kata Imam Ghazali, fihi khatarun, fihi fi iradatil baqa' li itmami amalin khair. Ada kehendak nak kekal duduk dunia ni, tak berasa pun nak mati. Dan sedangkan tentang mati tu wajib yakin mati pun datang, tak pernah akan dicepatkan ataupun dilambat walaupun sesaat. Dia tak berasa hal tu. Fihi khatarun, kata ni, kehendak nak boleh ada kat dunia ni tanpa ada rasa dalam hati keberangkalian mati ni. Fihi khatar, ada bahaya. Dia bahaya. Bahaya tak mana? Istilahnya sifat mazmumah. Mana mazmumahnya? Tulul amal. Ada panjangan kan? Maksudnya ada panjang kita punya keinginan nak buat masa akan datang. Kita tak tutup kan, tak lock dia dengan insya-Allah. Fi khatar. Baik, antara khatar dia nak syarah sikit. Khatar tu sama ada angan-angan tu dan tak rasa mati satu, dan antara khatar bahaya itu yang dia nak suruh kita take alert sikit ialah wa ma la yastaqinu salaha lahu fihi. Antara khatar tu adalah ma la yastaqinu, ada perkara yang, faham perkara ni amalan, sesuatu something yang la yastaqinu salaha lahu fihi, yang seseorang tu dia tak boleh meyakini salaha akan dapat kebaikan lahu bagi seseorang fihi padanya, pada perkara itu, perkara dia nak buat tu. Perkara yang dibuat tu pembuatnya belum meyakini, belum tentu boleh dapat meyakini apa yang dia buat tu memang betul-betul solah, benda baik. Benda yang baik maksudnya boleh menghasilkan kebaikan, boleh mendapatkan keputusan yang baik. Baik pun dari sisi sudut syariat lah yang kata benda ni baik. Ada perkara yang kita walaupun kadang-kadang maksud dia nak buat tu baik, tapi belum diyakini sebenarnya benda yang kita buat tu adalah baik. Itu khotor yang dia nak sebut. Dan dari segi kata tak rasa mati itu satu dah khotor. Tapi khotor yang seterusnya dia nak kata apa yang kita buat tu belum tentu diyakini benda yang kita nak buat tu memang hasilnya adalah kebaikan. Sikit kalau syarah tuan-tuan, macam mana pula
Pasal kita bicara ni bukan cerita orang awam kan, cerita orang khasah. Ngajar. Bagus? Bagus. Itu macam mana pula tak diyakini mengajar itu boleh buat kebaikan? Sikit kalau syarat tu. Pasal kadang-kadang mengajar memang nampak benda bagus lah. Tapi mengajar tu rupanya riak. Habis.